Baik, kita cuba ingin mengulas lebih lanjut tentang apa yang berlaku tentang perjalanan kes rayuan Najib Razak ini. Kita bersama dengan kita sekarang ini adalah Peguam Bela dan Peguam Cara iaitu Datuk Saluddin Saidin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Datuk, keputusan Mahkamah Rayuan menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini. Adakah ia sesuatu yang dijangka Datuk? Untuk menjangkakan ianya sesuatu yang dijangka itu saya tak pastilah. Sebabnya permohonan yang dibuat oleh Peguam Datuk Seri Najib adalah berkaitan dengan permohonan bagi memasukkan beberapa keterangan baru. Jadi Mahkamah Rayuan telah entertain application tersebut dan telah membenarkan ianya dihujahkan di Mahkamah Rayuan. Jadi apabila hujahan telah berlaku tadi, tengah hari tadi saya fahamkan dan melalui online dan disebabkan mahkamah mungkin tidak dapat dijustifikan, tidak dapat convince berkaitan dengan hujahan pihak Peguam Datuk Seri Najib, maka ianya telah ditolak dan mahkamah telah akan meneruskan dengan keputusan rayuan esok bagi rayuan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Najib atas keputusan cabitan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Datuk, tidakkah Datuk melihat apa yang berlaku ini seolah-olah menghina mahkamah punya keputusan, Datuk? Saya tak rasa ini menghina mahkamah. Ini adalah merupakan salah satu proses keadilan undang-undang di Malaysia ini, yang mana kita tahu bahawa Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang telah dibawa oleh pihak pendakwaan dan pihak pembelaan juga telah diberi peluang untuk membela diri dalam proses perbicaraan ketika Mahkamah Tinggi. Namun apabila keputusan telah dibuat dan rayuan telah difailkan di Mahkamah Rayuan, telah timbul satu isu baru iaitu dengan terdedahnya isu berkaitan dengan pelibatan dikatakan pelibatan suami kepada Governor Bank Negara dulu, dan disebabkan itu kononnya ada keterangan yang menunjukkan ada campur tangan daripada pihak Bank Negara yang menyebabkan Jolo mengambil kesempatan untuk menyalahgunakan kedudukannya, dan maka ini mungkin digunakan alasan bahawa terdapat keterangan yang menidakkan penglibatan Datuk Seri Najib dan ada pihak-pihak lain yang sebenarnya bersekongkol. Jadi apabila timbul isu ini, itulah yang dibuat oleh pihak pasukan pembelaan Datuk Seri Najib membawa isu ini ke Mahkamah Rayuan, memohon agar diberikan peluang untuk keterangan baru ini dikemukakan di mahkamah sebagai keterangan pihak pembelaan. Jadi andai kata tadi pihak Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan ini dimasukkan, bermakna akan ada satu proses yang mana Mahkamah Rayuan akan mendengar keterangan yang baru ini bagi menentukan sama ada sabitan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi terlebih dahulu adalah boleh diketepikan. Tetapi sekarang ni apabila Mahkamah Rayuan berpuas hati bahawa keterangan yang bakal dimasukkan ini tidak dapat convince Mahkamah Rayuan untuk campur tangan, maka ia telah menolak, dan maka dengan itu berlakulah proses seperti mana yang biasa, yang mana kes ini akan didengar semula esok untuk keputusan di peringkat Mahkamah Rayuan. Dan juga Datuk, saya tak nampak ini merupakan satu proses orang kata menghina mahkamah ataupun cuba melewat-lewatkan, melengah-lengahkan. Sebab ini adalah satu proses biasa apabila ada satu perkara baru yang ingin diketengahkan. Kalau kita lihat juga Datuk, kes ini sebenarnya menimbulkan banyak tanda tanya dalam kalangan rakyat, terutamanya terhadap perundangan negara kita. Bagi Datuk setakat kes ini berlangsung, bagaimana Datuk lihat perjalanan kes ini, Datuk? Saya rasa semua pihak telah diberikan peluang sebaik mungkin, yang mana hingga pada peringkat Mahkamah Rayuan pun masih mahkamah demi keadilan telah membenarkan pasukan Datuk Seri Najib untuk mengemukakan alasan mereka kenapa mereka perlu membawa keterangan baru ini. Andai kata kalau kiranya mahkamah tidak melayani permohonan daripada pihak pasukan pembelaan, pastinya mereka tidak akan benarkan kerana proses biasa telah tamat. Ya, pada kebiasaannya under normal circumstances, kalau kiranya perbicaraan telah berlaku, pendakwaan telah menutup kes
pembelaan juga telah membawa keterangan mereka yang juga telah menutup kes dan mahkamah telah membuat keputusan mensabitkan tertuduh, maka proses untuk mendengar semula atau menerima keterangan semula adalah tidak dibenarkan under normal circumstances. Tetapi andai kata ada sesuatu perkara yang agak luar biasa, yang mana sekiranya mahkamah berpuas hati bahawa keterangan yang baru ini akan menyebabkan keputusan mahkamah terdahulu akan mungkin bertukar, ataupun mahkamah berpuas hati bahawa keterangan yang ada ini telah disuppress, telah dihalang untuk dimasukkan ketika mahkamah bicara dahulu, maka ini adalah satu perkara luar biasa yang mungkin mahkamah rayuan benarkan. Jadi apabila proses ini mengambil tempat dan mahkamah telah menilai dan akhirnya membuat keputusan, saya tidak nampak bahawa ini adalah satu keadilan yang tidak dapat dicapai oleh semua pihak. Semua pihak telah diberi peluang. Malah kalau kita lihat tadi, mahkamah rayuan telah bersedia untuk mendengar hujah-hujahan daripada pihak pembelaan. Dan akhirnya apabila keputusan telah dibuat, kita kena akurlah. Sebab ini proses keadilan telah pun dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan juga terakhir sekali Datuk, kita melihat keharapan adakah akan ada lagi agaknya proses-proses yang dijangka dilakukan daripada tim Datuk Seri Najib Tun Razak itu sendiri? Baik, seperti yang kita tahu, dalam keadaan biasa, apabila besok keputusan dibuat, kemungkinan satu lagi permohonan akan dimaksudkan, iaitu dengan memohon mahkamah untuk menangguhkan dahulu keputusan untuk mereka merayu ke Mahkamah Persekutuan. Itu ada kemungkinan, okey. Dan kemungkinan yang kedua, mahkamah tiada permohonan sedemikian, mahkamah meneruskan dengan keputusan. Mahkamah apabila meneruskan keputusan ada 3 pilihanlah. Pertama, sama ada mahkamah mengekalkan keputusan sabitan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Yang kedua, mahkamah boleh mengurangkan tempoh hukuman ataupun mengurangkan sabitan. Yang ketiga, mahkamah boleh melepaskan terus perayu apabila didapati keterangan tidak memihak kepada pihak pendakwaan. Ini 3 option akan berlaku. Dan apabila katakanlah hukuman sabitan hukuman dikekalkan, maka by right Datuk Seri Najib perlulah berhadapan dengan hukuman tersebut. Tetapi akan ada satu permohonan oleh pihak pembelaan untuk stay of execution, untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman dan sabitan. Jadi untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman tersebut, maka akan ada satu permohonan dan Mahkamah Rayuan boleh menentukan sama ada membenarkan ataupun tidak membenarkan permohonan penangguhan tersebut. Dan apabila ini berlaku, kalau ditangguh, maka Datuk Seri Najib tidak akan menjalani hukuman hinggalah rayuan dibawa kepada Mahkamah Persekutuan. Dan begitu juga kalau sekiranya Datuk Seri Najib berjaya mengenepikan keputusan sabitan dan hukuman oleh Mahkamah Tinggi, maka pihak pendakwaan pastinya akan memfailkan satu rayuan ke Mahkamah Persekutuan. So either party, kedua-dua pihak ada hak lagi untuk mereka merayu di peringkat yang tertinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan. Dan andai kata Mahkamah Persekutuan later telah selesai dengan keputusannya, kalau disabitkan seterusnya, maka satu lagi peringkat adalah peringkat pengampunan. Maknanya sesiapa yang telah disabitkan dan dihukum bolehlah memohon pengampunan daripada pihak yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan dari mana tempat kejadian itu berlaku. Baik, itu apa yang boleh kita jangkakan dengan perjalanan kes rajuan Najib Razak. Terima kasih Datuk Seliuddin Saidin, Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Baik.